Okay, alright. So hari ni kita sambung masih lagi PSPM 2021. So tak sempat pun nak ambilkan semua soalan dalam masa 1 jam. Kita tengok je lah soalan apa yang kita boleh buat ataupun soalan apa yang kamu nak buat lah. Okay, and also nanti saya akan bagi juga video untuk jawab discussion pra PSPM kita set 1 supaya nanti kamu boleh tengok lah apa kesalahan kamu dan macam mana nak buatnya. Okay. Let's see, soalan chapter 9. So soalan chapter 9 ada dua, di part A dan juga di part B. Okay, di part A biasanya soalan tu lebih senang lah, tapi depends lah sebenarnya. Okay. So di part A ada 9 markah, di part B ada 16 markah. Okay, soalan chapter 9 nombor 2. So parametric equation, parametric differentiation. So parametric differentiation dan juga implicit differentiation confirm akan ada. Okay, sebab jumlah markah 9 tambah 16 markah tu confirm akan diberi soalan parametric dan juga implicit differentiation. Supposedly by today kamu tak patut ada masalah untuk buat implicit differentiation. Kita tengok soalan tu dah kena tahu dah ini ialah soalan implicit. Okay, so sekarang ini memang soalan bagi tahu dia ialah parametric equation. So kita tahu kita perlu cari differentiation untuk dx dan juga dy dekat sini. Okay, so okay. So kita ada x equals to Allah. Okay, kita ada x equals to 1 over t ialah t negative 1 plus 3t square. Y equals to t square minus 4t 1 over 2. Saya tengok ramai juga yang dah buat. So boleh check lah balik. Dia dengarlah. Okay, so dx over dt. So macam soalan pra PSPM kamu, ini ialah in terms of theta. Contoh cos square, cos cube theta. So kalau theta, differentiate x with respect to theta lah. Okay, janganlah fokus sangat dekat t sampai kamu pun lupa pula dia ialah theta dekat situ. Okay. So simplify dahulu. Simplify, make sure bila simplify tulis apa soalan lah, x ataupun y. Dan bila kita dah differentiate, kita ada dx over dt equals to negative t negative 2 plus 6t. dy over dt equals to 2t minus 2t negative 1 over 2. Okay, so bila dalam keadaan macam ni, jangan terus masuk dalam chain rule. Okay, ini kalau kita turunkan power negatif ni, power negative 2, dia akan jadi negative 1 over t square plus 6t. Okay, kita tak nak dia dalam keadaan macam ni sebab kita tahu bila kita masuk dalam chain rule, dx dt ni kita kena terbalikkan. Okay, dan chain rule kita ialah dt dx. So, macam mana nak terbalikkan? Kita tak nak ada fraction 1 over t square plus 6t. Kita tak nak buat kerja kemudian. Kita buat simplifykan dia siap-siap, which is kita samakan denominator. Okay, so kita ada negative 1 plus 6t cube over t square. Bila samakan denominator, jangan lupa denominator dia. Ramai yang lupa denominator dia. Kamu terlampau fokus dekat samakan denominator. Kamu fokus sangat atas ni, lupa denominator yang bawah. Nama apa bukan denominator. So mestilah ada denominatornya. So ini dx dt and here is dy dt. Kita ada 2t minus 2t 1 over 2. Nak kekalkan sebagai t times square root t pun boleh ataupun kita boleh simplifykan teruslah. 3/2 tolak 2 t 1 over 2. Okay, so sekarang lebih mudah untuk kita masukkan dalam chain rule. So parametric differentiation terus tulis chain rule kita. dy dx, dy dt, dt dx. Okay, so ini depends on apa soalan bagi in terms of apalah. So dy dt tak ada masalah, straightforward. 2t 3 over 2 minus 2 over t 1 over 2 multiply by dt dx, kita wajib terbalikkan dia, t square over negative 1 plus 6t cube. Okay. Lepas tu ramai yang tak ada idea dah nak buat macam mana dekat sini. Okay, tapi dekat sini sebenarnya dah okay dah lah. Okay, dah okay. Kecuali kalau soalan minta show.
So simplifykan, ini darab. Ini darab. Atas darab dengan atas, bawah darab dengan bawah. Okay. So ini boleh cancel. T square dengan T1/2 ni kita boleh cancelkan dia. Okay, tapi kita tak boleh, tak cancel lah. Kita bahagikan dia dekat situ. Kalau saya tulis balik ini, dia dalam keadaan T square 2T3/2 minus 2. T1/2 negatif, ataupun kita boleh tulis 6T cube minus 1. Okay. So yang ini boleh simplifykan. T square over T1/2, T2 minus 1/2, which is kita ada T3/2. Okay, so T3/2 tu duduk dekat atas. Over 2, 2T3/2 minus 2 over 6T cube minus 1. Okay, sebenarnya dekat sini pun dah okay dah. Ini boleh jadi jawapan akhir kita. Jangan lupa tulis, kita cari dy dx. Okay, 6 dah tu. Dah cukup dah. Tak payah buat apa-apa. Okay, next. Soalan ni cakap cari, sorry. Soalan tu tak cakap dy dx. Dia suruh cari second derivative. So kena buat lagi lah. Okay. So satu lagi saya nak ingatkan, parametric differentiation kamu second derivative kena guna formula. Okay, kena guna formula. Ramai yang careless, dia just differentiatekan ini sahaja. Okay, bila kamu differentiatekan ini sahaja, kamu tak cari d2y over dx square. Kamu dapat jawapan untuk ini. Sebab dia with respect to t. Okay, dia with respect to t. So jangan careless dekat situ. Ingat kamu kena darabkan by dt dx. Okay, ini pun chain rule juga sebenarnya. Ini dt, ini dt, ini dy dx kita. Okay, dy dx kita yang atas ni lah dy dx kita. Okay, so tadi saya cakap kalau soalan memang minta dy dx, memang boleh berhenti dekat sini lah. Ini dah selesai dah sebenarnya. Tapi bila kita nak cari second derivative, kita kena differentiatekan ini sekali lagi untuk cari ini. So nak differentiatekan sekali lagi, ini dah dalam keadaan quotient rule. Ini u kamu, ini v kamu. Tapi ini pula kita kena buat product rule untuk u kita. So banyak kerja. So why don't we simplifykan dia terus, siap-siap. Okay, darab masuk dalam. Okay, bukan factorize lah supaya senang kita nak bahagi. So 3/2 plus 3/2 kita ada 3. 6/2 betul lah. Minus 2T3/2 over 6T cube minus 1. Okay, so now nak cari second derivative, we have to differentiate this first. Okay, differentiate ini, tulis ini, d dt dy dx. Okay, bukan second derivative. Okay, so ini u kita, ini v kita. So u equals to 2t cube minus 2t3/2. U prime equals to 6t square minus 3t1/2. V kita is 6t cube minus 1. V prime equals to 18t square. Okay. Now just sub je dalam kita punya formula quotient rule. So 6t cube minus 1 memang jadi panjang dekat sini. Okay, tapi tak boleh nak buat apa, inilah soalannya. Minus, jangan salah tak boleh u v prime v u prime. Dia mesti vu. Mesti vu. Okay, mesti v dulu sebab minus dekat situ. So kamu tak boleh nak pusing-pusingkan dia. Kalau product rule tak kisah. Sebab tu saya cakap hafal satu sahaja. vu prime minus u v prime over v square. Product rule vu prime plus u v prime. Sini 2t cube minus 2t3/2 18t square over 6t cube minus 1. Okay, ini ialah bukan second derivative. Ini kita differentiatekan dy dx with respect to t. Ini bukan jawapan second derivative kita. Okay, so ingat chain rule kita mesti kena guna formula. So formulanya ialah second derivative kita is equals to d dt. Jangan fikir nak simplify yang atas tu, nanti kita simplifykan.
darab dengan dt dx. Okay, so apa yang ada dekat atas ni kita salin balik. Sama dengan 60 cube minus 1. 60 square minus 3t 1 over 2 minus 18t square saya bawa pergi depan. 2t cube minus 2t 3 over 2 over 60 cube minus 1 tinggal square. Darab dengan dt dx. So dt dx kita ialah ini. Okay, t square over 60 cube minus 1. T square over 60 cube minus 1. Okay. Tak payah fikir panjang. Tak payah expand satu-satu panjang. Masuk dalam satu-satu, masuk dalam tak payah. Relax, tenang-tenang sahaja. Okay. Soalan tu dia bagi dalam keadaan yang paling simple dekat kamu. So ini darab, ini pun darab. Okay, macam chain rule kita tadi. So ini boleh bawa ke depan. Okay, ataupun darabkan satu-satu. So t square darab dengan ini semua. So saya ada t square 6 t cube minus 1 6t square minus 3t 1 over 2 minus t square saya darab dengan ini pula. Ini dengan ini semua, ini dengan ini. Which kita ada 18t cube. 2t cube minus 2t 3 over 2. Over benda yang sama. So power 2, power 1, kita tambah power jadi power 3. Okay. Cukup dah sebenarnya. Over dx square. So ini d2y over dx square. Cukup dah. Okay, jangan usaha beria sangat untuk kamu keluarkan 60 cube minus 1. Nak cancel out bawah sampai nanti jawapan kamu jadi salah. Masa kamu hilang. Okay. Cukup berhenti sebenarnya dekat situ. Tak perlu banyak-banyak. Kita kena tengok markah juga. Okay. Kalau soalan tu bagi 6 markah ke kita, dah dapat dah. Kamu dah nampak banyak dah dekat situ. Okay. And 6 markah tu pun termasuk hence evaluate second derivative at t equals to 1. Let's say the question doesn't say find d2y dx in terms of t. Tak ada soalan ni. Okay, dia just cakap evaluate second derivative at t equals to 1. Kita tak payah susun-susun nak keluar factorize kan sebenarnya. Once kita dah ada dalam formula macam ni, masukkan sahaja t equals to 1. Sub je 1. 1, 1 semua kat sini. Tak payah susun dah kamu punya second derivative kamu tu. So kita ada when t equals to 1. Yang ni substitute sendirilah. Miss. Ya saya. Negatif 18 t kuasa 4 ke tu Miss? T kuasa 4 ke t kuasa 3 Miss? 4. Thank you. Okay, Miss. T square. Alright. Thank you. 4. Okay. Alright. So ini boleh substitute sendirilah. 1, 6, tolak 1, 6, tolak 3, tolak 18, 2, tolak 2. 6 tolak 1, 3. Which is supposedly dapat 15 over 125, which is 3 over 25. Dapat ke 3 over 25? Tolong kira. Itu ke jawapan ni. Pula calculator saya. Dapat Miss. Dapat? Okay. Ya. Alright. Sekejap saya cari calculator. Alright, so itu cerita parametric differentiation kamu. Okay, nampak panjang dengan 6 markah. Okay, tapi 6 markah banyak juga sebenarnya. And tak susah pun sebenarnya soalan ni. Kalau kamu dapat function yang macam ni, memang senang je lah untuk kamu differentiatekan. Okay, and sekali lagi saya ingatkan kalau soalan power rule jangan lupa macam soalan pra kita, soalan cos 5 3 t lah contohnya. Okay,
dy dt. Ini kita nak guna power rule. Kira, differentiation kamu kira. Tahu power rule ada 4 step. So kira lah. Jangan tinggal 1 step pun. Sayang kamu salah. Dekat atas ni dah salah. Salah lah. Semua jawapan kamu akan salah dekat bawah tu. Okay. Rugilah dekat situ. So dy d theta nak guna power rule. 1, power pindah depan. 2, salin balik. Salin sahaja. Tak perlu differentiate kan? Okay, salin sahaja. 3, power tolak 1. 4, differentiate dalam. Differentiate dalam pula differentiate trigo. Differentiate trigo ada 2 step. Differentiate trigo itu sendiri negative sin 3t. Differentiate dalam dia. Okay. Jangan lupa kamu punya power rule. Kira. Supaya tak lupa kamu punya power rule kamu. Okay, next question. Masih lagi dekat soalan chapter 9. Soalan differentiation biasa sahajalah. Okay, tapi soalan yang melibatkan ln. Ingat, differentiation, ln, and in fact sebenarnya dekat chapter tu, nampak ln saja simplify dahulu. Okay, log, rules of log kamu kena baguslah. So dekat situ, y equals to, dia bagi kita ln dalam bentuk A over B. Okay, so ini kita boleh tukar jadi y equals to ln A minus ln B. Perlu ke nak tukar? Yes, perlu. Okay, kita hanya akan differentiatekan ini sahaja. Okay, instead of nanti kalau kamu tak tukar, kamu akan letak 1 over, jawapan dia 1 over sin 2x over 1 minus cos 2x. And then kena differentiate dalam. Differentiate dalam ni nak kena guna quotient rule pula. Panjang pula lagi, nak kena simplify lagi. Okay, jangan buang masa kita. Ada cara yang senang, kita guna cara yang senang. Okay, so simplify. Nampak ln, simplifykan dulu. So we have y, simplify tu kena tulis y, jangan tulis dy dx pula. Sini kita ada sin 2x minus ln 1 minus cos 2x. Okay, sin 2x ni ialah ln punya. 1 minus cos 2x ialah ln punya. Dalam matematik ln tak duduk sorang-sorang. Okay, so ini bukan darab. Ini ialah ln punya. Ini fx untuk ln. Sama juga kalau let's say lah soalan tu bagi sin ln x. Sin tak akan duduk sorang-sorang. Sin akan ada angle. So dekat sini apa angle dia? Ln x lah angle-nya. Okay, so ini bukan darab. Ini ialah angle dia. So differentiate trigo macam biasa. Differentiate dalam which is ln dekat situ. Okay, kamu kena faham kalau kamu punya expression mathematics tu betul-betul. So sekarang kita boleh differentiate. Ini kalau tak tahu differentiate ln tak dapatlah saya nak tolong. Okay, ini kena belajar betul-betul lah. Fahamkan betul-betul differentiation basic rules kamu. Kalau tak memang bye-bye 5 markah kamu. Okay, basic rules tu kena betul. So 1 over sin 2x. Differentiate dalam jangan lupa. So differentiate sin cos 2x. Satu lagi jangan lupa differentiate angle dia. Okay. So minus 1 over 1 minus cos 2x. Differentiate dalam, differentiate 1 kosong. Differentiate negative cos 2x. Differentiate negative cos 2x ialah negative sin 2x darab dengan 2. Okay, so sekarang kita ada 2 cos 2x over sin 2x minus lah 2 sin 2x over 1 minus cos 2x. Okay, so the question asks us to show that dy dx equals to negative 2 cosecant 2x. So dalam kepala kamu mesti kena ada idea lah, cosecant tu ialah, jawapan yang kita nak cari ialah negative 2 over cosecant huruf yang ketiga sin 2x. Jawapan kita akan end up dalam bentuk macam ni. So
ada sign dalam jawapan kamu. Okay, ada sign. Kena ada sign dalam jawapan kita. So kita kena hapuskan lah. Cos ni kita kena hapuskan. So untuk soalan ni kita punya denominator lain. Okay, so apa-apa pun samakan denominator dulu. Supaya nampak jelas kita nak hapuskan cos kita. Okay, so jangan cancel pula ini dengan ni jangan macam-macam. Darab bolehlah cancel, ini minus. Samakan denominator. So 2 cos 2x 1 minus cos 2x minus 2 sin 2x sin 2x. Jangan tukarkan, saya pun nak cakap, nampak sin 2x kita boleh tukar jadi 2 sin x cos x. Kamu pula betul-betul dah hafal 2 sin x cos x ni. Betul-betul berialah nak guna, janganlah guna. Okay, tak perlu guna pun. Kenapa saya cakap tak perlu guna? Sebab apa yang kita nak show kan angle dia ialah 2x. Okay, so angle dekat sini semua 2x. Kenapa kamu nak tukar angle dia jadi x pula? Okay, jangan tukar. So dia kekal sahaja. Over, dengan dilupakan denominator kamu. Nama samakan denominator, jangan lupa denominator. 1 minus cos 2x. Okay, as you can see from here, apa kita nak buat? Kalau dekat sini ada, macam saya cakap, kita nak hapuskan cos, kita nak hapuskan cos sebab kita nak dapatkan dalam bentuk sin kan. Kalau boleh factorizekan 1 minus cos x, yes, bolehlah kita factorizekan 1 minus cos x. Tapi dekat sini tak ada 1 minus cos x. So the only thing that we can do here is expand. Okay, expand. So ini darab dengan ini, ada 2 cos 2x. Darab lagi minus 2 cos square 2x minus 2 sin square 2x. Okay, siapa boleh nampak apa yang kita nak buat dekat sini? Ini semua dah daripada chapter 7 kamu sebenarnya. Ada cos square, ada sin square. Nak buat apa dengan cos square, sin square tu? Nak buat apa cos square, sin square? Tukar jadi cos 2x. Itu kalau cos 2x. Ya. Kalau 2x cos square x minus sin square x. Lagi relation antara cos square x dengan sin square. Cos square x tambah sin square x dapat apa? 1. 1. Sekalipun angle dia ialah 5x tambah sin square 5x, masih lagi 1. Okay, angle dia berubah sekalipun, identiti kita masih lagi sama. Sebab tu dalam nota kamu nampak cos square A plus sin square A sama dengan 1. A tu ialah any angle lah. Okay, so dekat sini nampak relation dia ialah cos square dengan sin square, so we can use, we might use identity. Okay, so depan 2, so kita tak boleh letak 2 tu. Kena factorizekan dulu. So factorizekan negative 2. So here will be cos square 2x plus sin square 2x. Yes, kita ada kita punya identity dekat situ which we can already use. 1 minus cos 2x. So ini kita gantikan dengan 1. Which we end up with 2 cos 2x minus 2 over sin 2x. Sekarang dah nampak dah jalan dia kat mana. Kita boleh cancel atas dengan bawah. Atas kita boleh factorizekan 2. Cos 2x minus 1 sin 2x. Di sini benda yang sama. Sama ke? 1 minus cos sama? Tidak. Kita sama? Tak sama kan? Okay. Ya. So nak bagi sama kita kena factorizekan negatif sebenarnya. Okay, so kena factorizekan negatif. So factorizekan negatif kita dapatlah 1 minus cos 2x. Then we can cancel out. Which kita ada negatif 2 over sin 2x
which apa yang kita nak cari lah tadi, negative 2 cosecant 2x shown. Okay. That's it. 5 markah untuk kamu. And mostly ialah daripada soalan chapter 7. Okay, walaupun chapter 7 tak masuk exam, ini ialah basic show identity semua. And formula dalam trigonometry pun diberi di hadapan. So boleh sahaja dia keluar walaupun dia tak masuk exam. Expect the unexpected gitu. Alright. Yang ni apa pula? Oh, ni soalan yang sama. Okay. Lah, saya ada tulis dah kat sini. Nah, ini contoh simplify. Simplify untuk log kita. Sebelum, yes kita tahu differentiate log dengan ln ialah benda yang sama Ada orang tanya saya malam tadi. Saya lupa dah nak reply. Log dengan ln benda yang sama. Okay. Differentiate dia sama. Integrate dia sama. Okay. Ln x dengan log x benda yang sama. Log ni ialah log base e x. Okay. Tapi kita tak tulis log e. Kita tulis dia sebagai ln. Benda yang sama je lah. Okay, so log differentiation. Sebelum differentiate, simplifykan dahulu. So soalan yang tadi kita buat ini, ln A over B. So kita boleh tolak. Okay. And then contoh kat sini saya ada x minus 5 cube. Instead of kita nanti nak kena buat product rule untuk differentiate dalam lagi, kita boleh simplifykan dia. Ln x tambah ln x minus 5 cube. Dan satu lagi, kita ada ln x cube. Ini yang paling selalu kamu buat lah. Power kamu boleh pergi depan dulu. Bukan product rule Bukan product rule. Power pergi depan, kita baru simplify kan. So nanti bila kita differentiate dekat sini, teruslah jadi 3 over ln x. Salah pula. 3 over x. Okay. So jadi 3 over x dekat situ. Soalan yang keempat lain sikit. Yang ini kena guna product rule. Nampak? Saya terus dy dx. Sebab ini power tak boleh bawa pergi depan. Okay. Patutnya dah tahu dah kenapa power tak boleh bawa pergi depan. Sebab dia keseluruhan dekat sini. Ini kita boleh terus guna power rule. 4 step. Power pergi depan. Salin balik. Power tolak 1. Differentiate dalam 3. Okay. So ingat bila tengok soalan log punya differentiation, fikir boleh simplify ataupun tidak. Okay. Next. Kita pergi kepada part B kita. Soalan differentiation. Alright. Dan juga soalan sketching kat situ. Oh tak ada. Soalan C tu saya nak skip sebab nantilah sekejap lagi kita pergi kat situ. Alright, tengok soalan A dahulu. So tangent pi over 4 plus x. You should know that pi over 4 is a constant dekat situ. So show that d2y over dx minus 2y dy dx equals to 0. Okay. So nak show ini simple sahaja, cari first derivative, cari second derivative dan substitute kan equals to 0 lah. Okay, so question A, differentiate tangent. So y equals to tangent pi over 4 plus x. So dy dx. Differentiate tangent secant square angle. Dah siap dah. Which is kita boleh tulis juga sebagai dy dx. Secant pi over 4 plus x angle kita. Square. Power dekat luar. Okay, kenapa saya tulis macam ni? Sebab saya nak buat cari second derivative kita. Okay, so second derivative, which is kita tahu kita guna power rule lah. Kira power rule kamu 4, power pergi depan. Salin balik. Salin. Jangan differentiate lagi kat sini, salin. Power minus 1. Dan differentiate dalam. Differentiate secant x. Yang kita belajar, yang saya cakap hafal, differentiate sin x, differentiate cos x, differentiate tangent x sahaja. Selain daripada tu, tengok formula dekat depan. Okay, tengok formula dekat depan. Tengok tu kena tengok betul-betul lah ada negatif ke, tak ada negatif ke. Salah mana? Sini. So tadi kita nak differentiate secant x, kita dapat secant x tangent x. Okay, angle kita tadi ialah pi over 4 plus x.
Tukarlah angle kita. Okay. Secant x tangent x. So differentiate dalam tadi akan jadi secant x. X ialah angle kita. Tangent x. Okay, selesai. 4 benda. Power point dah depan, salin balik, power tolak 1, differentiate dalam. Okay. Sekarang boleh simplifykan lah. Sini secant ada, sini pun ada secant. So kita boleh letak sebagai tu secant square pi over 4 plus x tangent pi over 4 plus x. This is our second derivative. So what else to do? Sub sahaja dalam kita punya soalan. Okay, soalan ini soalan show. Ingat saya cakap soalan show dia tak boleh kita show serentak. Tak perlu salin ini. Kita anggap macam kita tak tahu jawapan dia akan dapat kosong. Okay, pilih satu side. Okay, kita pilih satu side which is from left hand side lah. Takkan nak start daripada kosong. Nak start daripada kosong dapat apa? So we have second derivative minus 2y dy dx. Okay. The rest sub sahaja. So second derivative yang kita ada 2 secant square pi over 4 plus x tangent pi over 4 plus x minus 2y dy dx ialah secant square pi over 4 plus x. Okay, apa idea kamu kat sini? Macam nak jadikan dia kosong? Dia bukan kosong, dia boleh tolak. Sini ada y. Macam nak buat? Apa nak tukar? Miss, Ya saya. kalau substitute y itu yang dari soalan itu. Yes, betul. Okay. Soalan show, terutama sekali soalan implicit lah. Bila ada y kat dalam jawapan kamu tu, ada kaitan dengan soalan. Okay. Soalan kita ialah y equals to tangent pi over 4x. Dalam jawapan kita ada tangent pi over 4x. So ini kita gantikan dia sebagai y. Okay, which kita adalah 2y secant square pi over 4 plus x minus 2y secant square pi over 4 plus x equals to 0, equals to right hand side. Ada dua cara lah, sama ada kamu gantikan ini sebagai y ataupun y ini kamu ganti sebagai tangent pi over 4 plus x. Mana-mana pun boleh, sama je tu. Okay. Alright, that's it. Very simple question. 5 markah. Okay, soalan B. Ini pun simple juga, cuma dia ada kaitan dengan subtopik lain. Okay. Sebenarnya dia ialah soalan yang very simple. Semua soalan simple kan? Apa je yang tersimple? Gx equals to exponent x minus 2. X is not equals to ln 2. Okay. So dekat sini kita kena gunakan quotient rule kita. So u equals to exponent x, u prime equals to exponent x, v equals to exponent x minus 2, v prime equals to exponent x. Dekat sini jangan salah dan jangan tak tahu. Kalau tak tahu, you have to do something. Okay. So g prime x equals to v u prime minus u v prime over v squared. Okay. Ini tak ada masalah, boleh simplifykan. Exponent x, indices. So base kita akan tambah. So we have, ini pun sama juga, exponent x darab dengan exponent x, power kita tambah, exponent 2x minus 2ex minus 2ex over
Sekejap, betul ke ni? Kenapa sini ada dua? Yep. Okay. EX minus 2 square. Nampak tak, saya asyik lupa je square. So kamu jangan lupa pula. Okay, tengok balik formula. Alright, so exponent to x, tolak exponent to x, 0, which is we end up with negative exponent x minus 2 square. So this is our g prime x. Okay, janganlah buat lupa soalannya apa. Kita tengok soalan. Differentiate gx with respect to x. So ini dah jawab, selesai dah tadi. Hence, calculate the exact value. Okay, so exact value bukan dalam point. Okay, exact value maksudnya tak boleh dalam point. Not decimal. Kalau di dalam fraction lah. Kalau di dalam square root. Kalau di dalam ln, jawapan kamu kena dalam ln. So soalan ni bahaya sikit untuk yang pakai calculator lama, yang ada satu baris tu, calculator yang dapat point sahaja tu. Yang tu kamu kena kira extra sikit lah, tak boleh guna calculator lah. Okay, so we have g prime x equals to negative 2. So what we have here is negative 2 exponent x over exponent x minus 2 square. Dan sebenarnya dekat sini kita dah keluar daripada chapter 9 dah. Ini bawa kita semula kepada chapter 2 kita, which is indices. Okay, kenapa? So bila yang ni kamu kena terfikirlah, dah tak ada kaitan dengan differentiation dekat sini. Kita dah berada dekat topik indices. So kena ingat balik, indices ada 3 benda yang kena buat. Okay, sama base boleh compare. Okay, compare power. Tak sama base, log both side. And kalau bukan kedua-dua case tu, ada case kita let u equals to something lah, a to the power of x, contoh. Ini 3 cerita indices kita. Okay, so at some point in the question, maybe kamu akan kena guna ketiga-tiga benda ni. Kita dah keluar daripada chapter 9 ni. Okay, so here, dia susun je lah. So negative 2 exponent x equals to negative 2 exponent minus 2 square. So expand. Tengok saya kira betul ke tak ni. Negative 2 exponent x square. Bukan jadi exponent x square. Exponent x square tu ialah exponent x. Yes, there is. Exponent x square. Power dia kita darab. Bukan power kan lagi. Bukan tambah juga. Okay, power dia kita darab. A m power n. Dia jadi a m n. Kamu tahu je ni, tapi selalu careless lah dekat sini. Tulis balik betul-betul. Okay, and then we have minus 4 exponent x plus 4. Okay, saya tak nak expand sebab saya nampak sebelah kiri kanan ada negatif 2. So ini negatif 2, ini negatif 2, kita boleh cancel. Jangan cancel exponent x pula. Ini macam-macam. So exponent 2x saya bawa semua ke sebelah kanan. Minus 4ex minus x minus 5ex plus 4 equals to 0. So nak buat apa kat sini? Nak buat apa? Let equals to u. Yes, betul? Okay, so ini akan dapatkan kita quadratic. So ini yang kita akan guna. Let u equals to a power x. U ke y ke w ke tak kisah. Jangan let x lah yang penting. Okay, so let u equals to exponent x. Mungkin nak berfikir di luar kotak. Walaupun soalan ni tentang chapter 9, tapi indices apa yang kita belajar daripada chapter 2 akan digunakan di setiap tempat. Okay, jangan terduduk dalam kotak saja, duduk luar kotak sekali. Gitu. So ini e2x. So akan jadi u squared. Minus 5u plus 4 equals to 0. Faktorkan dia. So jangan letak x kat sini.
Ramai lagi selalu buat macam ni. Okay, kamu tengah guna quadratic in terms of u, janganlah letak x. Kalau pemeriksa tu mood tak berapa nak baik hari tu, tak minum kopi lagi ke, anak pula jatuhkan makanan dekat dia, dia tak bagi markah tu. So, pemudahkan urusan pemeriksa kertas kamu. So, here is for 1 minus u equals to 1, u equals to 4. Masih belum selesai lagi. Okay, so pula. U yang kita let tadi ialah eksponen x sama dengan 1, eksponen x sama dengan 4. So, here we come back to, tadi dekat sini, kita guna let. Okay, so dekat sini, kita guna sekarang satu base-nya ialah eksponen, satu lagi base-nya ialah saya ambil dia dulu. Satu base dia ialah eksponen, satu base dia ialah 4, which is tak logik. 4 tak boleh tukar pun base eksponen. So kita akan guna tak sama base dekat sini, which is we have to log both sides. Okay, log ataupun ln. Dua-dua boleh sebenarnya, tapi bila nampak eksponen biasanya kita akan ln-kan lah. Okay, so ln-kan both side. Ln both side 4 dekat bawah Ada yang saya tengok letak 4 kamu kat atas ni, kenapa? Tak tahu juga. Dah lah salah, pelik pula tu. So here will be, sekejap, macam saya tertinggal something, apa Oh, 2x yang sini. Betul. Okay, betul. So x kita equals to ln 4. Okay, so yang di sini sama juga, kamu boleh juga logkan both side ataupun lnkan both side. Okay, tapi kita sebenarnya boleh tukar base dia. So ini pula case yang ke pertama tadi, base boleh sama. Kita compare sahaja. So eksponen x boleh tukar, 1 kita boleh tukar jadi eksponen 0. So base sama, so x equals to 0 kat situ. Okay, boleh? Ada soalan? Tak ada salah ke? Tak ada? Okay, sekejap saya check sekejap. Okay, betul lah. Okay, so that's it. 5 markah. Bukan. 6 markah. Soalan C ni lagi terkeluar daripada kotak. Ini lagilah kamu kena pakai apa yang kamu belajar masa SPM dulu. Saya bagi hint lah. Dekat sini kamu kena pakai, soalan cakap find the value of tangent to the curve y square x cube. Okay. 2x square plus 3y square equals to k at point 1, -1, 1, 1. Okay. So firstly, find the value of tangent. Tangent tu apa? Kita nak cari equation of tangent kita. Okay, cari equation of tangent and then salah. Okay, so tangent kita mesti ada kaitan dengan gradient kita. So satu lagi benda yang kamu kena tahu, gradient kita ialah dy dx kita. Okay. So apa benda yang kamu kena cari kat sini? Sekejap lah, ni lah kita buat sekejap. Susah nak cakap, tak sampai. Okay. Find the value of tangent to the curve for both of equation at points 1, -1 and 1, 1. So obviously dekat sini untuk dua equation ni kamu kena buat kamu punya implicit lah. You kena buat implicit differentiation. We have y square equals to x cube and we have 2x square plus 3y square equals to k. So implicit differentiation, nampak? Tadi dah buat parametric, now kita buat the implicit differentiation pula. Confirm akan ada dan confirm memang banyak markah. Okay, so implicit differentiation. Kalau tak ada x dekat situ, letak dy dx dekat belakang. So differentiate y square with respect to x, we have 2y
Kita letak dy dx belakang. Differentiate x cube, just jadi 3x cube square sahaja. Jadikan dy subject, dy dx subject. So we have 3x square over 2y. At both point, 1 negative 1 dengan 1 1. So kena sub kedua-dua point tersebut. At 1 negative 1, dy dx equals to 3 over negative 2 lah. Okay, 1 square. So negative 3 over 2. At 1 1, dy dx kita is 3 over 2. Okay. And then the other one, the other equation pula. Sama juga parametric differentiation, implicit differentiation. 4x plus 6y dy dx. Differentiate k, 0. Simplifikan, negative 4x over 6y dy dx is equals to negative 2x over 3y. Masukkan point di kedua, masukkan kedua-dua point dekat dy dx kita yang ini. So satu tadi, satu negatif 1. Negative 2. Which is kita ada 2 over 3. Negative 2 over 3. So as you can see from here, untuk equation 1 y square equals to x cube, kita masukkan nilai kedua-dua point dekat dalam kita punya dy dx. Satu jawapan kita dapat negatif 3/2, satu lagi jawapan kita dapat 3/2. Okay. Sama juga dekat point yang seterusnya, 1 2/3, satu lagi negatif 2/3. Okay. Alright, so dekat point 1, negative 1. Okay, point 1, negative 1. Satu gradient kita dapat negatif 3/2, satu lagi gradient kita dapat 2/3. Okay, so soalan sudah cari, find the value of tangent. So the first answer kita ialah, we can write as the value of our tangent is just negative 3 over 2 and 2 over 3. Dekat situ. Okay, so sekarang soalan tu cakap, kalau tengok pula dekat point 11, satu dapat 3/2, satu lagi dapat negatif 2/3. Okay, so state the relationship between the tangent values at these 2 points. So kalau kamu ingat apa yang kamu belajar dekat SPM dulu, gradient 1 darab dengan gradient 2 is equals to negative 1. Okay, so ini menandakan kamu punya dua gradient tersebut dia perpendicular to each other. Okay, so from what we have here, betul lah kita ada negative 3 over 2. Kalau kita darab dengan 2 over 3, kita akan dapat negative 1 dekat situ. Okay. So soalan ini di luar kotak sikit, tapi kalau betul-betul dalam exam tak boleh nak berfikir dekat luar kotak, cukuplah sampai sini pun ngam dah. Okay, buat selagi mana yang kamu boleh buat. Jangan tinggal je soalan tu. Okay, you see equation y square equals to x cube, you know that you have to use implicit differentiation. Just start doing implicit differentiation. At least maybe 4 markah kamu dah dapat dari dekat situ. Okay, jangan give up too early on the question. Jangan baca soalan sahaja nampak macam susah, jangan tak buat. Okay, try the question first, attempt the question. Okay. Okay, boleh? Ada apa-apa kekeliruan? Okay. Alright. So that's it. Itu sahaja. Saya rasa kita cuba sikit satu. Belum that's it lagi. Sabar. Ada lagi 8 minit lagi.
Soalan 1, 4 markah. Very simple log equation sebenarnya. Tapi kita akan confuse. Secara tiba-tiba kita confuse sebab dalam satu soalan dia bagi ln, dia bagi log pula. Then how are we going to do this question? Tenang, tenang. Kita tahu buat sebenarnya. Salin je soalan dulu. Okay. Ln 2 4x minus 1 soalan ni, soalan A. Equals to ln 8x plus 5. Ini yang mungkin akan buat kita confuse sikit. Tiba-tiba dia bagi dalam log. And then kita pun confuse. Apa pula beza ln dengan log pula? Sebelum kita confuse, soalan log nombor 1, base kita mesti kena sama. Okay. Base kita ini ln, which is base dia ialah E lah. Ini base kita tak sama. We have to do something there. Okay. Mungkin kamu akan tukar ini kepada base E. Log E 16 something bahagi dengan 2. Log E 16 1 minus 2x over log E 2. Okay, which is atas tu ln 16 1 minus 2x over ln 2. Boleh, tak ada masalah. Okay, you can do that. Sebab nombor 1 kita base mesti kena sama. Nombor 2, kita. Okay, sama ada bawa pergi depan ataupun naik atas, depends on the question lah. Okay, obviously soalan ni kita kena bawa pergi depan dulu. Okay. Nombor 3, operation kita lah. Ataupun rules kita. Contoh kalau saya ada ln A tambah ln B, kita kena tukar jadi ln AB. Okay, so first tadi base dulu. So ada satu idea yang kamu boleh tukar log 2 tu menjadi log E untuk jadikan dia ln. Boleh. Okay, tetapi sebelum tu, okay, kita terus pergi ke power dulu lah. Power ni kita bawa pergi depan siap-siap. 4x minus 1 ln 2 equals to x plus 5 ln 8. Okay, ini yang tadi kita nak tukar base. Tapi instead of tukar base, kamu nampak 16 dekat sini. 16, apa relation dengan 2? Apa relation 16 dengan 2? 16 to power berapa? Power berapa? Tak ada orang dah tu. Saya dapat 16. Mana semua orang? Dah habis kelas kita ke? Semua dah 2 power 4. ada pun orang. Saya ingat dah tak ada orang dah. 2 power 4. Okay, 2 power 4. Okay, nak bawa pergi depan pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, sekejap, sorry. Kita skip dulu lah tadi. Tukar base kita dulu. Ln 2 4x minus 1, which is the same thing dekat sini. 8 pun kita boleh tukar jadi 2. Okay, which is kat sini 2 ialah power 3, x tambah 5. Tambah log 2 power 4, 1 minus 2x. Okay. Which is kita nampak dah log 2 akan jadi 1 dekat situ. Okay. Dan base kita semua dah sama dah. We can bring everything in front. 4x minus 1 ln 2. So ini kena hati-hati. 3x tambah 5 ln 2. Tambah 4 1 minus 2x log 2 which is equals to 1. Okay, so kita boleh abaikan kat belakang tu. Okay, so apa yang kita nak buat dekat sini, basically-nya, kalau nak expand pun boleh. Contoh saya, kita ada 4x ln 2 minus ln 2 minus 3x ln 2 plus 5 ln 2. Kejap saya tahu kamu. Okay. Plus 4 minus 8x. Alright, so apa yang boleh ditambahkan, kita tambahkan. Apa yang boleh ditolakkan, kita tolakkan dia. Okay, so 4x ln 2 dengan 3x ln 2. Ini boleh disekalikan which is jadi x ln 2. Okay, and then kita ada
negative ln 2 dengan 5 ln 2. Benda yang sama. Ini ialah negative 1, ini ialah 5. So negative 1 plus 5 kita ada 4 ln 2. Okay. And then kita ada kejap. Sorry. Sini sama dengan. Sabar So negative 6 ini. Negative 6 ln 2. Sorry 3 darab X darab ln 2. 3X ln 2. 3 darab 5 darab ln 2. Sini is 15. Baru betul. Okay. So here will be negative 16. Okay. So ngam. Minus 8X. Okay, so what else that we have to do here is just cari nilai X kita. So apa yang ada X kita bawa satu side, apa yang tak ada X kita bawa kepada satu side. So X ln 2 dan juga 8X akan duduk bersama. So X ln 2 plus 8X equals to 4 plus 16 ln 2. And then macam biasa factorizekan X kita. So X di sini dan X di sini boleh factorizekan. Which is kita ada ln 2 plus 8 equals to 4 plus 16 ln 2. And we have our answer X equals to 4 plus 16 ln 2 over ln 2 plus 8. Cukup sampai sini sahaja, jangan fikir panjang. Biar saja jawapan dia dalam bentuk macam tu. Because the question asks us to express our answer in terms of ln 2. Okay, jangan guna calculator. Okay, itu extra sikit lah. So that is all for today and for our semester 1. This is the end of our semester. Thank you and I hope dipermudahkanlah segala urusan kamu sepanjang study week dan juga sepanjang exam. Okay, thank you. I'll see you guys next week. Bye. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss.